Selepas hat-trick offside game week lepas, Son dijangka mendapat penurunan harga sebelum deadline game week 14 ini. Ini adalah asbab beberapa pengurus fantasi yang menjual perancang kebangsaan Korea Selatan ini. Namun, selepas menonton perlawanan di antara City dan RB Leipzig dalam saingan Liga Juara-Juara, hamba sarankan simpan Son. Cuma Son adalah calon don't buy, don't sell. Simpan jika ada, namun elakkan membeli Son jika anda bukan pemilik beliau. Di dalam perlawanan menentang RB Leipzig, penyerang mereka, Openda, telah menjaringkan 2 gol masing-masing dalam situasi counter attack melepasi barisan pertahanan City yang tinggi ke tengah padang. Adakah giliran Son pula game week ini? Selepas tendangan percuma ala-ala Cristiano Ronaldo game week lepas, Sterling mendapat beberapa pemilik baharu game week ini. Sterling yang berharga menyamai Mbeumo sudah pasti memberikan tekanan pembelian kepada pengurus yang hanya mempunyai 1 free transfer sahaja game week ini. Sterling berhadapan Brighton manakala Mbeumo menentang pertahanan Luton. Di atas kertas, ianya milik Mbeumo. Namun, adakah ianya relevan? Brighton bakal beraksi tanpa tonggak utama pertahanan mereka, Lewis Dunk. Tanpa kapten pasukan Brighton, mereka bakal parking bus di Stamford Bridge. Ahad ini, Sterling bakal mendapat penalti untuk Palmer. Mungkinkah ini berlaku? Pertahanan sensasi kad liar game week 10 ini amat mengecewakan sejak game week tersebut. Cash tidak memulangkan sebarang mata serangan sejak itu. Hanya 1 kali mata tanpa bolos dalam tempoh tersebut. Itu pun disebabkan keluar awal semasa Villa masih tidak dibolosi. Cuma pada pandangan hamba, berikan sekurang-kurangnya game week ini kepada Cash untuk menunaikan cashnya. Hamba rasakan game week ini, Cash bakal mendapat mata serangan seperti pada game week 3 menentang Burnley. Ini hanyalah firasat sahaja, tidak berlandaskan form semasa. Hamba hanya berkongsi info. Sudah agak lama juga Wisa hanya mendiamkan diri sebagai aset FPL. Mungkin ini kalilah berhadapan pertahanan Luton di laman sendiri bakal membuka peluang buat Wisa menyinar. Walaupun Luton mendapat kemenangan game week lepas, usah dirisaukan. Di laman lawan, kekalahan dan Luton umpama aur dengan tebing. Wisa yang terjamin dari segi minit permainan adalah sesuai untuk dibawa masuk dikala jadual perlawanan EPL sangat padat. Dengan ketiadaan Ivan Toney, Wisa adalah penyerang utama Brentford. Selepas kembali dari kecederaan, Isak telah menjaringkan 2 gol dalam 2 penampilan bersama Newcastle. 1 gol ketika menentang Chelsea dan 1 lagi gol ketika menentang PSG dalam saingan Liga Juara-Juara yang lepas. Dengan ketiadaan Wilson, risiko rotasi di posisi penyerang Newcastle agak terhad. Isak cuma dikeluarkan awal adalah kerana untuk menguruskan tahap kecergasan beliau dengan lebih berhati-hati. Eddie Howe juga mengesahkan Wilson bakal terlepas aksi bersama Newcastle untuk beberapa game week mendatang. Menentang United di laman sendiri adalah mudah di atas kertas, tetapi adakah ianya benar? The Red Devils mula mendapat rentak sejak game week 11. Mereka mengekalkan rekod tanpa bolos dalam 3 game week berturut-turut. Adakah Harry Maguire adalah punca kekebalan pertahanan United? Mampukah mereka menahan asakan dari Isak game week ini? Fikir-fikirkan. Oli Watkins adalah fokus seterusnya. Seperti jangkaan, Watkins sekali lagi memulangkan mata serangan game week lepas. Cuma beliau gemar menempah kad kuning yang tidak sepatutnya. Dengan keterjaminan minit permainan, Oli Watkins perlu anda simpan untuk game week ini. Menentang Bournemouth di laman lawan, ianya agak merunsingkan. Namun, rekod bolos pasukan Bournemouth memberikan sedikit harapan cerah buat Villa. Jika dilihat pada separuh masa kedua game week lepas, selepas perubahan taktikal dari Unai Emery, bola kebanyakannya dihantar terus kepada Watkins dengan kelebihan hantaran dari Tielemans. Dengan taktikal Bournemouth yang mementingkan serangan, Villa boleh mengambil kesempatan membuat serangan counter attack Ahad ini. Jika ini berlaku, Watkins adalah antara aset FPL yang bakal mendapat faedahnya. Ingat, saya bukan Sifu, saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.